Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, saya secara rasmi mengumumkan yang the best wireless controller tahun 2023 jatuh kepada 8BitDo Ultimate Wireless Gaming Controller. Controller ni kan kawan-kawan, dia bukan sahaja ergonomik, selesa untuk kita pegang dalam satu jangka masa yang lama. Button-button dia pun sedap tekan, sedap layan. Lepas tu dia punya bateri tahan lama, siap dengan docking lagi, dan dia punya software functioning habis. Kita boleh custom anything dengan software dia, dan yang paling penting untuk seorang PC gamer marahin, harga dia tak overpriced, harga dia tak mahal sangat. Nanti saya cerita dengan lebih detail tentang 8BitDo Ultimate Wireless Gaming Controller ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Actually, 8BitDo Ultimate ni ada beberapa variasi lah. Macam yang saya beli ni, Ultimate 2.4GHz Wireless Controller. Dia ada satu lagi yang lengkap dengan Bluetooth. Untuk wireless controller 2.4GHz sahaja, compatibility dia tu hanya pada PC dan juga Android. Kalau anda nak yang lebih compatible, boleh guna dekat Nintendo Switch, anda boleh beli yang Bluetooth plus wireless 2.4GHz. Yang saya beli, harga dia dalam RM189 sahaja. Yang satu lagi tu, yang padu tu, yang tu harga dia sedikit mahal, which is harga dia sekitar RM229 Malaysia. So, bila kita unbox 8BitDo Ultimate Wireless 2.4GHz ni, kita akan dapat first kali dia punya controller. Lepas tu ada dia punya docking. Di bahagian bawah ni ada dia punya paperwork. Dan ada satu kabel USB-C ke USB-A. Untuk anda lebih jelas tentang 8BitDo Ultimate ni, saya akan compare controller ataupun joystick ni dengan Xbox latest punya controller. Okay, first kali jom kita tengok dia punya docking station dahulu. Dekat bahagian hadapan ada branding 8BitDo, dan di bahagian ini actually dia punya light bar. Bila kita charge nanti, dia punya bahagian bawah ni akan berkelip dengan warna putih. Di bahagian belakang ada satu port USB-C. Di bahagian bawah ni, okay, anda boleh nampak dulu dia punya bahagian bawah ni ada rubber feet. So bila kita letak atas meja, dia akan kekal dekat situlah. Okay, kita buka di bahagian bawah ni, ada dia punya USB wireless dongle. Ini adalah receiver dia, which is sebenarnya anda boleh jadikan dia punya docking station ni sebagai wireless receiver juga, dengan syarat anda kena cucuk dia punya USB wireless receiver dekat benda Allah ni, kemudian ambil kabel USB-C, cucuk ke dia punya docking station, dan masukkan ke dalam anda punya laptop ataupun PC. Dengan cara tu, anda dapat jimatkan port USB-C, charge sambil jadikan dia sebagai wireless receiver. Okey, apa yang best kan? Apa benda yang best saya perhatikan dekat 8BitDo Ultimate ni ialah dia punya bentuk docking station ni. Bila kita letak dia punya controller, dia macam ada magnet, dia terus boleh masuk. Design dia sangat-sangat kena dengan dia punya joystick. Nampak tak? Memang mantap. Ini antara benda yang saya nak puji dekat 8BitDo Ultimate ni. Seterusnya, jom kita tengok dia punya main product. Main product dia ni sekali pandang memang nampak sebiji macam Xbox punya wireless controller. Anda boleh bandingkan sendiri. Belah kanan ialah 8BitDo Ultimate dan belah kiri ialah Xbox Series S ataupun latest punya controller lah. Cuma yang membezakan antara dua joystick ni ada beberapa perkara. Yang pertama ialah dari segi fizikal, yang mana 8BitDo Ultimate ni lebih kecil, lebih ringan dan lebih selesa untuk kita pegang. Yang kedua, anda boleh tengok dia punya D-pad tu. Kalau untuk 8BitDo punya D-pad ni macam D-pad yang lama sikit lah. Kalau Xbox, dia nampak lebih futuristic. Dan last kali, apa yang membezakan antara kedua-dua joystick ni ialah di bahagian belakang dia. Untuk 8BitDo ni dia ada macro button, tapi untuk Xbox punya joystick tak ada macro button.
And satu lagi yang saya terlepas pandang ialah 8-bit Do Ultimate ni dia datang dengan built-in battery, manakala untuk Xbox punya dia pakai AA punya battery. So ada 4 lah perbezaan antara 8-bit Do Ultimate dengan Xbox punya latest controller. Kemudian dari segi layout dari segi layout sebenarnya dia macam copy paste sahaja. Anda boleh nampak kedudukan XY AB antara kedua-dua controller ni sama sahaja. Cuma 8-bit Do punya size button tu kecil. Dari segi kita kata feeling tekan pula, 8-bit Do punya button-button ni bila kita tekan dia tak se-tactile Xbox punya controller, dan bunyi yang dihasilkan pun tak semeriah Xbox punya controller. Kalau anda tanya saya yang mana saya suka, personally, jujur saya bagi tahu kepada anda, saya lebih suka 8-bit Do Ultimate punya button-button ni. Lepas tu dia punya trigger button RT, LT ataupun kadang-kadang ada orang sebut sebagai L2, R2 kan. Dia pakai rubber dome punya, so bila kita tekan rasa sangat short. Sprint dia, daya yang dia kenakan kepada kita pun just nice bagi saya. Lepas tu kedudukan makro button pun kena dengan saya punya tangan. Bila saya pegang tu, ini adalah 2 jari yang akan bersentuh dengan dia punya macro button. But to be honest dengan anda, sepanjang saya guna joystick ni, saya tak pernah guna macro button lagi lah. Saya adalah seorang casual gamer dan saya tak main secara hardcore. Mungkin disebabkan tu saya tak guna dia punya macro button ni. Apa yang mahal ataupun apakah sebab utama kenapa saya nobatkan 8-bit Do Ultimate sebagai the best wireless controller tahun 2023 ialah dia punya dedicated software. Dengan dia punya dedicated software tu, kita boleh buat hampir ke semua benda. Software ni anda kena download dari dia punya website. Ini interface yang anda akan dapat. First kali kita boleh buat mapping. Kita boleh tukar function untuk setiap button. Katakan kita nak tukar button Y dengan B ni, bila kita tekan B dia jadi Y, kita tekan Y dia jadi B, boleh. Tak ada masalah. Cuma untuk 8-bit Do wireless ni, saya tak rasa mapping penting disebabkan layout yang dia guna adalah layout Xbox, and untuk kebanyakan game PC ataupun hampir ke semua game PC, dia pakai layout Xbox. So bila kita nak guna 8-bit Do Ultimate ni, kita just plug and play, kita buka game yang kita nak main, terus boleh main tanpa perlu ubah apa-apa. Okey, ini untuk tab mapping. Seterusnya untuk stick. Ini antara benda yang sangat penting bila kita nak beli mana-mana joystick. Untuk dia punya thumbstick kiri dan juga kanan ni, anda bila saya gerakkan, anda boleh nampak dia punya software akan detect lah. Saya gerak sikit 37, 47, 53 kan. So dekat thumbstick ni ada satu isu besar yang orang tak berapa tahu, iaitu tentang dead zone. Satu zone yang mati, which is bila kita contohlah, saya tunjuk contoh lagi senang anda faham. Saya tolak joystick ni sampai ke hujung. Saya tolak joystick ni sampai ke hujung, anda boleh tengok dia tunjuk 100%, 98%. Secara kita kata teorinya, bila kita tolak dia sampai ke hujung macam ni, sepatutnya semua angka adalah 100%. Dia tak boleh ada 98, 92, tak boleh. Kalau jadi macam 98 macam ni kan. Okey, jap saya tunjuk. Okey, 98 macam ni, dia ada 2% yang dia tak detect. Katakan kita main game macam game tembak-tembak, kita nak gerak ke depan tu, dia rasa macam tak puas. Dia macam pergerakan tu akan terganggu sedikit lah, macam ada delay pun ada. Dia tak best. Sebab apa? Sebab ada dead zone ni. Bila ada software dedicated macam 8-bit Do Ultimate software ni kan, kita boleh matikan dead zone tu. So dengan cara dekat sini, jap saya cari 98%, anda boleh nampak 98%. Saya rendahkan left stick ni, saya rendahkan sikit dan dia automatic jadi 100%. Saya rendahkan dia punya range lah. Yang saya kata tadi, saya rendahkan dia punya range. Sekarang kalau saya tolak pergi mana-mana, dia dah 100%. Dan ini adalah benda yang sangat penting. And dead zone ni, dia tak terhad kepada 8-bit Do Ultimate je. Macam saya bagi tahu, dekat semua joystick, possibility ada dead zone tu ada. Benda ni macam defect dari kilang lah. Dan dia memang
possible berlaku. Possible berlaku. Tak kisahlah anda beli joystick yang harga RM2,000 Malaysia, RM5,000 Malaysia sekalipun, possibility dead zone ada tu, dead zone berlaku tu ada. That's why kita kena ada software macam ni untuk hapuskan dead zone tadi. Seterusnya kita ada trigger. Trigger ni bahagian atas ni. So trigger ni pun dia bergantung kepada game yang kita nak main. Dia pakai rubber dome macam saya cerita kepada anda tadi. Bila kita tekan anda boleh nampak dia detect lah 40%, 47%, 56%, which is untuk game lumba kereta macam tu kita nak lah dia punya detail. Bila kita tekan 20%, kita nak dia bergerak 20%. Benda ni sangat penting untuk game-game lumba kereta. Tapi kalau game fighting macam game fighting, kita nak yang bila kita tekan dia automatic detect je. Kita tak nak tekan kuat-kuat ke, kita just nak macam tekan sikit pun dia detect, tekan banyak pun dia detect. That's why untuk game-game macam tumbuk fighting ni, ramai orang yang suka cari L2, R2 ataupun RT, LT ataupun trigger button ni jenis switch. So bila kita tekan dia automatic detect. Untuk case kali ni kan, untuk kita buat benda tu boleh. Boleh. 8-bit ni kita just rendahkan dia punya left trigger ni kepada beberapa saja. Contoh rendahkan macam ni, bila saya tekan je dia akan automatic detect. Dia akan automatic detect 100%. Sangat simple. So that's why bagi saya 8-bit Ultimate ni antara controller yang sangat bagus untuk tahun 2023. Then kita ada vibration. Dekat bawah kiri kanan dia ada vibration. In case anda nak main game lumba kereta dan anda sengaja nak langgar dinding ataupun anda main game tumbuk-tumbuk pun anda boleh buat benda tu. So dia ada 5 level getaran. Kalau saya pilih 2, saya pilih 5, anda boleh dengar sendiri gegaran dia, getaran dia memang kan saya dah bagi tahu memang kuat gila dia punya getaran. Lepas tu ada makro. Makro ni to be honest dengan anda saya tak pernah guna lah walaupun dia functioning, tapi mungkin disebabkan saya casual gamer, saya relax saja, saya tak pakai makro. Anda boleh pakai makro, anda boleh tukar kepada mana-mana button yang anda nak makrokan ataupun anda boleh ubah makro button yang ada dekat belakang joystick. Dan last sekali, apa yang best tentang 8-bit Ultimate ni ialah dia ada profile. Anda boleh tengok dekat atas ni dia ada profile ataupun dekat joystick ada 3 LED button. So 3 LED button ni menandakan profil mana yang kita sedang guna. Kenapa profil ni penting? Kalau anda memang stick pada satu game sahaja, mungkin profil ni tak berapa penting. Kalau anda main 2 game, sebagai contoh anda ni suka main FIFA dan satu lagi anda suka main lumba kereta. Kita bagi perumpamaan lumba kereta dengan game fighting. So macam saya bagi tahu tadi, lumba kereta dia punya trigger button ni kita nak dia precise. Bila kita tekan kuat, kita tekan sikit, kita nak dia punya pergerakan tu sikit. Bila kita tekan banyak, kita nak pergerakan dia tu banyak kan. So untuk itu kita buat dia sebagai profile satu. Kita baiki dekat trigger, kita buat everything 100%. So dengan cara tu kita boleh main. Anda boleh tengok peratusan ni bergerak based on saya punya daya lah. Dan untuk profile 2 pula, sebab profile 2 ni kita nak guna untuk main game tumbuk-tumbuk, game fighting kan. So game fighting macam saya bagi tahu, kita just sekadar nak dia tekan sikit dia detect dah 100%. So game fighting dia penting benda ni. Jadi kita boleh set profile 1 dan juga profile 2. Untuk switch profile senang saja, anda just tekan button yang ada dekat bahagian tengah ni. Lepas tu button di bahagian belakang ni adalah button untuk kita tukar sama ada kita nak guna PC ataupun Android. Itu sahaja untuk 8-bit Ultimate Wireless 2.4 GHz. Macam saya bagi tahu, dia ada 2 variasi. Kalau anda sekadar main game PC, anda boleh beli yang saya beli ni. Harga dia RM189 Malaysia saja. Tapi kalau anda nak guna dia dekat PC, nak guna dekat Android, nak guna dekat iPad ataupun anda nak guna dekat iPhone, anda nak guna dekat Nintendo Switch, so anda boleh beli yang lagi profesional. Harga dia RM229 sahaja. Dari segi function sama sahaja, beza dia dekat connectivity. Oh ya, saya lupa nak cerita kepada anda dari segi ketahanan bateri dia. By right, bateri dia boleh tahan sampai 20 jam. Tapi macam saya bagi tahu, saya adalah seorang casual gamer. Saya just letak dia punya docking dekat atas dekat tepi saya punya laptop. Bila saya tak nak guna, saya letak dia balik dekat joystick. So far memang tak pernah habis lagi lah bateri dia. Sebab saya casual gamer, saya tak guna joystick ni lama-lama. Saya main kalau game FIFA pun saya main 2 match saja. Lepas tu saya letak. Kalau saya main game fighting pun saya main 3-4 kali tumbuk-tumbuk tu, saya pun letak. Jadi dari segi bateri secara bertulisnya dia boleh tahan 20 jam. Cuma saya sendiri tak pernah
habis lagi lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi.